Apabila dapat menyusun Majlis Belia Felda di seluruh negara di bawah satu uniform, iaitu Majlis Belia Felda. Sebelum pada ni di Felda ni ada banyak kategori, ada Persatuan Belia 4B, MYC dan sebagainya. Dan kerangka perlembagaan dia, maknanya sebenarnya mungkin orang muda sini tak lupalah sebab perlembagaan tu saya yang buat. Hasrat orang muda ni perlu didengari, maknanya kerja-kerja mereka perlu dilihat, dan apa juga sumbangan mereka perlu dihargai. Perkara ni sebenarnya kalau ikut dari segi dalam Felda sendiri, contohnya kita telah bersuara lama dah menyebut bagaimana sebenarnya untuk generasi pertama dah selesai, bukan selesai lah, maksudnya dah pun hampir mencapai matlamat. Tapi bagaimana pula generasi baru, kalau dari segi perumahan dia, dari segi keperluan dia untuk tanah, pendapatan dia, jadi ini yang perlu diperjuangkan. Apatah lagi bila kita telah menduduki sebagai tempat yang berada boleh menyuara secara terus kepada kerajaan negeri, dan juga secara tak langsung dengan pimpinan-pimpinan yang lebih atas. Kita dapat lihat bahawa contoh dalam pembangunan, contohnya bila kita letak bahawa perumahan, kita tak janji saja, contohnya dari segi dalam Dun Jengka 72 hektar telah pun kita nyatakan dikeluarkan untuk JSA. Ini sebenarnya satu janji yang disebut oleh Yang Amat Perdana Menteri. Contoh dalam bajet 2012 pun 2013 baru ni 20,000 rumah untuk generasi kedua, dan daripada itu 72 hektar tu untuk sebahagiannya. Saya jangka maknanya inilah kerja-kerja yang perlu dibuat, diteruskan, dan kita tak berjanjikan lot-lot kosong kepada semua, sebagaimana manifesto pembangkang yang saya ingat terlalu mana tidak terletak di bumi yang nyata lah. Kalau sebut dia menjanjikan lot-lot kosong, tapi persoalannya berapa dia tawarkan, kemudian di mana dia nak tawar, apa usaha dia, sedangkan kita berpandu kepada gerak kerja, homework yang kita dah buat. Kalau kita tawar 72 hektar setiap rancangan, contohnya di Jengka 20, 25 hektar tanah kosong yang ada. Di Jengka 15 contohnya ada 11 hektar. Ini dari segi fakta, dan rumah-rumah ni sesuai untuk berapa unit, dan untuk anak-anak generasi kedua di mana, dan stage dia bila stage pertama dah kita jalankan di Jengka 11 7 hektar 7.8 hektar, telah pun mula dah ditawarkan. Jadi untuk kerja-kerja selanjutnya, jadi itu contoh dari segi maknanya penginapan, dan begitu juga kalau orang muda ni dia suka, kalau seolah-olah di bandar pusat dulu pernah disebut bandar mati, bandarnya sebut bandar Jengka ni orang sebut tak ada apa di bandar, sesuai dengan nama pernah jadi bahan jenaka pun. Mana ni tempat apa? Di Jengka. Dulu satu ketika, dan pernah saya ingat sebahagian masa zaman-zaman saya pun berkawan dengan orang ramai, bila sebut nak mengaku orang Jengka pun malu. Jadi sekarang kita dah dapat lihat perkembangan dia, orang tak malu dah. Saya tengok dalam walkabout dalam siri kempen yang kita jalankan, orang Temeloh datang meniaga di sini, orang luar datang. Sebenarnya ini menampakkan sebenarnya potensi Bandar Jengka membangun. Sebab tu kita tubuh kerangka Bandar Jengka. Okey, apa yang perlu kita buat? Misalnya saya diberi pandangan, macam manakah sikap tabiat manusia ni? Contoh,
kita juga sebagaimana kekatu. Di mana ada lampu, di situ kekatu bertumpu. Pengundi perlu melihat bahawa Barisan Nasional adalah satu tempat yang sesuai ataupun satu badan yang perlu dibuat. Tanggungjawabnya bagaimana tawaran ini berlaku, sebenarnya saya dapat lihat. Kalau marilah saya mengajak semua sekali, kita jangan melihat dari segi satu sudut isu yang berlaku. Isu, contohnya isu yang di bandar, yang tak berkait pun dengan kita, tapi kita terlalu memikir. Kenapa kita merugikan undi kita untuk memikirkan hal orang, tetapi kita boleh melihat dia sebagai teladan. Contohnya di mana pihak pemakang telah mendirikan kerajaan tapi tak dapat berbuat sesuatu, itu boleh. Tetapi persoalannya, pengundi perlu bijak berfikir bahawa sebenarnya untuk mengundi di akhirnya perlu lihat sebenarnya sejarah apa yang sebelum ni berlaku dan apa yang telah kita buat. Tugas pertama saya cadangkan kepada beberapa pihak tertentu, termasuk majlis dan pihak-pihak tertentu, bahawa terangkan bandar jengka ni sebelah malam, sebab potensi kita ada pelajar, kita ada anak-anak muda, dan alhamdulillah kalau dulu pukul 9 orang tak ada apa-apa dah di jengka ni, pukul 8 pun kira dah mati, tapi sekarang pukul 10, pukul 12 malam masih lagi orang datang. Jadi ini cara gerak kerja yang kita buat kan. Saya nasihatkan bahawa sebenarnya tak adalah kerajaan yang lebih mengutamakan pembangunan selain daripada kerajaan negara ni, yang sebenarnya kita tak berhajat untuk berpolitik sepanjang masa, tapi sentiasa membangun.